semua, selamat pagi lah. Okey lah, selamat pagi lah. Saya nak cerita pasal persahabatan saya bersama, aku tak nak panggil dia Long Tiger lah, Ayanda lah, tak nak lah. Hanim. Hanim. Saya dengar dia dah kena ditolak, tapi tak sure lah. Saya pun tak sure. Tak pasti lagi. So kita tunggu berita yang betul-betul daripada pihak polis lah. Okey. Saya nak share perkara-perkara yang dia telah guna pakai sahabat-sahabat, kawan-kawan yang percaya sama, ingat dia betul-betul orang yang baik, betul-betul tapi saya pun rasa malu tau. Macam mana kita boleh kena tertipu dengan macam seorang susah nak cakap. Okey, saya bolehkan sampai ni Okey, bila saya kenali sama dia tahun 2017 ke 2018, 2017 saya ingat. Lepas tu kita mulakan satu pertubuhan dan dia ada dengan satu tim dekat Ipoh. Tim itu tim India, dia join tim India bernama 100 Real King Indian Brothers, apa tak tahu dengan tim satu. Okey, dia join dengan tim tu. So dia orang tengah buat banyak besar-besar event ke apa ke, saya pun tak tahu berapa event dia buat lah. So saya dapat kenal dengan dia, so kita jadi borak-borak jadi kawan. Bila jadi kawan time kes Surin, yang bila saya dapat time, siapa yang tak faham tu? Hamin. Oh bro, Jayo. Ni Jayo. Ini Taiko Rawang ni. Sorry bro. Hamin Okey. So bila jumpa dia dekat borak-borak jadi rapat, time Surin yang dia sangat rapat. So dia minta saya backup untuk dia. So saya pun fikir, cakap dia title besar, dia buat satu video dia sound sama Surin semua. Lepas tu dia minta sama kita orang backup. So kita pun macam biasa cakap, okey lah, tak apalah, kalau dia salah bagi saya lah, kalau dia salah tetap salah lah. So daripada situ sampai Surin pun dah charge mahkamah, ada denda semua, penjara ke atau apa, dia semua settle lah. So daripada situ kita rapat, then start buat, and then saya cadangkan satu untuk buat satu tim. Jadi kita macam gabungan lah untuk bantu orang buat kebajikan sikit-sikit kan. So bila kita mulakan tim itu, baru saya buat satu pertubuhan, kita mulakan satu pertubuhan. Tapi kita dah daftar dengan ROS bukan dah daftar dengan ROS semua. So di situ baru kita get close sampai ke tahap tahap dia. Bila kita dah saya close dengan dia, saya anggap dia betul-betul, saya percaya sama dia. Saya anggap dia macam adik sendirilah, adik sendiri. Sebab dia pandai itu tengok satu. Dia kasih kita confuse, dia cakap bahasa Tamil. Bila dia cakap bahasa Tamil, itu automatik ingat dia Indian Muslim. Betul tak? So siapa pun takkan sangka dia bangsa lain. So Indian Muslim. So saya pun fikir dia, okey, saya ingat dia Indian Muslim lah. So lepas tu sebab bahasa Tamil dia pun lebih kurang juga, tapi saya rasa dia Indian Muslim macam tu. Saya punya fikiran. So sampai tu, so dapat close. Masa Christmas pun dia ada datang sampai tempat satu kali sebelum saya bergaduh dengan dia. Masa Christmas dia datang satu kali, so kita rapat buat kerja. So dia jadi macam ketua. Dia nak control semua tau. Dia nak buat semua. So bila dia ada masalah dekat KL Selangor, orang pertama dia akan cari saya. Tapi saya pun fikir, dia cakap ada banyak kabel, ada banyak ini, tapi saya tak ada fikir
So deep lah, saya ingat ni orang bayang kabel. Kenapa dia semua nak tanya sama kita? So saya pun tolong. Bila dia fight dengan Facebook, macam banyak kes lah dengan satu Surin, lagi satu siapa nama dia? Ada few teams lah, dia gaduh-gaduh. Saya yang akan turun untuk backup dia. So daripada itu kita pun rapat. Satu kali dia permainkan saya. Permainkan saya macam mana? Sorry dengan line ya. Kes Rogolis lah. Takut. Open the sliding door. I don't know what's the line problem here every time. Clear the line. I like the guitar. No need. Just open the sliding door. Okay. So yang dapat jumpa dia kes Rogol lah. Okay. Okay, bagi saya cerita di kes sebab siapa pun tahu hanya saya punya partner satu lagi tahu. Dia yang buka mata saya. So pada malam tu bukan malam, awal pagi, lebih kurang dalam 4 ke 4:30. Masa tu saya tengah tarik satu kereta dekat highway Kesas. Saya tengah tarik satu kereta Kesas. Dia call masuk mengatakan bahawa macam cemas sikit lah. Bro, ini macam saya ada hal sikit, mau kutip orang, dia cakap. Kutip orang? Apa bro, apa hal? Tak ada kecoh lah, orang so bikin saya hal lah. Saya ingat orang kacau dia kedai, saya pau dia kedai. Saya cakap, okay bro, tak apa. You relax dulu, saya akan sampai ke. Lepas tu saya telefon kita kawan dekat belah Melaka. Telefon kita towing team lah semua. Telefon saya dekat dia. Dia orang standby dulu. Saya sampai, kita terus naik Bukit Gambir sekejap. Ada masalah sikit. Slow sangat suara. Sakit tegal tu. So Bukit Gambir kita akan sampai. Masa daripada dia telefon saya, lepas saya settle sama kereta tarik tu, saya shoot balik cari sama kawan lagi satu. Bila sampai di sana, baru mula satu cerita. Cerita dia macam ni. Saya tanya, macam mana bro, ini hal. So dia cakap sama saya, bro, you mari, saya so standby satu kereta panas dekat tol Bukit Gambir. So saya exit tol Bukit Gambir, saya letak sama kereta, saya pakai tu kereta panas. Dia cakap pergi angkut, pergi satu tempat, semua direction semua dah siap dah. Pergi kutip satu suami, satu laki isteri sama husband. So saya pun cakap, apa isteri sama husband sama kutip? Saya pun heran, dia cakap, oh ini orang suara game saya ingat dia mau orang ni guna dia kacau dia ke apa, saya pun tahu. Saya tak apa bro. Saya nak kau cakap siap. Fikir dia cakap, ini mesti ada satu trap. So saya nak kau ambil alih cakap dengan dia. Dia ambil alih, dia cakap dengan dia, mengatakan kenapa kita mau ambil kereta panas. Padahal saya nak kutip dua orang tu, suami dengan isteri, angkat pergi tak sampai 2 km dari tempat. Serah pada Long Tiger. Long Tiger ni. Hanim ni. So saya fikir, kenapa saya mau pergi serah sama dia dalam 2 km, kenapa saya daripada Kelang mau pergi sana? So saya makan cakap dia ada masalah kot, dapat kita relax dulu. So dia offer saya masa tu 15,000. Okay? Hanim ni offer saya 15,000. Okay? 15,000 kalikan kunci. Yalah. Kalau orang tahu pasal persahabatan, kita betul-betul sahabatnya. Kita tak main sama sahabatnya. Itu pasal saya pergi mana pun sampai sekarang saya ada kawan yang ayat-ayat macam tu, tolong fikir tu sebelum cakap. Okey? Saya punya orang tak ada kenci sama kawan-kawannya. Kalau kawan ada masalah, kita sanggup pukul berapa pun tak ada kita ketunumnya. Tapi tu ayat lah, jangan hantar macam lagi. Lagi orang panas juga. Ini macam lah, setan semua ada lagi lah. So bila sampai di sana, saya kawan cakap, ini ada masalah, you jangan ambil pot. Kita pun dah stop, saya pun Melaka Meti pun panggil stop, tunggu seminggu. Lepas tu dia suruh hati panas. Hati panas, saya kawan cakap, tak apalah, you bangin dulu separuh dulu, deposit, mau tengok betul kata betul.
Dia cakap bank tarak, semua tarak. 6 pagi baru boleh masuk. Dia cakap okey lah 6 pagi. Saya kata you relax dulu. Dia panggil saya relax dulu, jangan campur, buat tahu. So tunggu 6 pagi tarak. So 6 pagi sama kawan dapat info, dia cakap bank ni tarak, duit tarak. Dia suruh tiaw sama saya, main kawan tiaw sama dia. So tiaw sama dia, you mau kasih sama saya sangkut kah? Sama dia sangkut kan? So ayah, if you tahu cerita mah lagi, you mau tanya sama saya suruh cakap. So bila dia dah tahu itu masalah, kawan saya tiaw sama dia terus sudah pusing cerita sama saya. Dia maki lah. Time itulah baru dia cakap saya, bila saya jumpa saya anak, dia akan kasih apa, perut buncit lah, pagi keluar, itu semua lah, semua jadi. So saya cakap, oh ini orang main dalam game, dapat saya relax dulu. Lepas 1 minggu ke 5 hari dah tu, so cerita-cerita saya cerita balik sama masuk dengan dia. Saya cakap, bro, apa saya mau bagi saya sangkut? Bukan bro, saya mau kasih sangkut, tapi sekarang itu wanita, itu perempuan sudah nyanyi sama dia, so fitnah sama dia. Orang bagi dia duit untuk cakap buat kes report rogol ni. Bayangkan dia dekat dia tak buat. Tapi sebelum tu saya pun tahu dia ada kes rogol. Itu pun saya cerita dia gitu. So dia cakap, so saya cakap, apa cerita? Oh, dia mau saman itu wanita. Saman untuk wanita untuk saman malu. Saya cakap, okey lah bro, tunjuk tu lawyer mereka apakah, bukti lah. Sampai hari ni dia dah tunjuk. So saya pun dah lupa tu kes. Sehingga bila Tok Singa buktikan bahawa itu kes ada wujud. So kita hari ni memang putar balik lah. Sendiri dengan kawan pun dia nak kasih mangsa. Kalau itu hari saya bawa itu pergi sana, bawa itu kereta curi yang dia cakap macam, pergi jadi sana, apa-apa jadi pada saya, apakah jadi? So sendiri dengan kawan pun dia akan bincang, ni macam ni Hanim. Tapi saya tak, kalau saya pergi sana pun saya tak pakai kereta panasnya, saya pakai sama kereta juga. Tapi nasib baik hari tu orang buka saya mata pun tahu, jangan percaya sangat ni orang. Faham tak? Ini yang masalah yang paling saya sudah kenal sama dia. Sendiri dengan kawan pun dia bincang. Lepas tu itu kes pun sudah diam so slow, sehingga baru buka tadi lah. And then bila kes Dang Wangi pun sama. Dang Wangi punya kes, saya sama kedai orang tak ada masalah. Yang masalah dia sama counter dekat perempuan, counter perempuan, cashier. So saya tengok kedai dulu, tengok barang-barang, tiba-tiba saya tengok dua-dua so bergaduh. Saya apa bergaduh dua-dua ni? Bergaduh sampai itu dia cakap itu perempuan sama perempuan. Satu kedai saya boleh kasih hancur. Itu perempuan cakap, saya bilang Blue Arma pun tak naik. Ayo, saya cakap, Long Tiger cakap, tapi perempuan boleh sound sama you. Dia suruh keluar. Saya pun keluar. Tapi saya rasa macam malu lah. Sama kawan datang KL, tapi saya tak boleh backup dia. Saya terus pergi balik. Saya balik, saya cakap sama itu perempuan, Dek, you panggil manager mari. Saya tak mau cakap sama you panggil kedai bos ke manager mari. Kedai itu semua Bangladesh yang pegang. Bos semua dia Bangladesh. Okay, foreigner. Semua Bangladesh, dia memang kaki semua. So wanita punya boyfriend tu dia jaga kedai lah. That means dia apa-apa masalah dia akan turun. So dia punya boyfriend pun saya panggil mari. Semua so jadi macam kecoh-kecoh, so gaduh. So kena tahan pergi pondok. Lepas pondok pergi ke Dang Wangi, kena tahan. So masa itu baru saya dapat tahu dia ada lagi satu kes rogol, 5 tahun dia tengah jalan penjara. So bila D7 ambil, selepas D7, D9 ambil pula. Yalah, saya diupah lah. Betul saya diupah. Dia nak offer saya, tak silap saya 10k ke atau 15k. Itu saya tak ingat sangat. Tapi saya kawan ingat tahulah. Sebab dia yang cakap, dia yang buat dealing. Dia cakap saya, jangan masuk campur, biar saya deal, dia cakap. Apa saya cakap ni bukan main mau taruh dia susah, tak. Sudah jadi punya kes ni semua. And then lepas tu bila sampai di 7 campur dengan dia orang semua, dia orang ke 20 orang mari. Kita 3 orang saja. Lepas tu mereka semua dibebas, kita 3 orang kena tahan lah. Tahan, lepas tu jalan hukuman. Saya set time juga, baru
baru saya dapat tahu dia ada kes rogol. So bila itu detektif first saya tanya kepada itu Amir memang kosong lah. Amir saya ingat you pun tahu Amir. So saya harap Amir, ini cuma peluang untuk you berterus terang. So Amir memang kosong, tak ada kes lah. Amir pun baru kahwin dengan budak. So dia pun tak ada kes, kosong. Lepas tu itu detektif pergi pada Hanim. Lepas Hanim dia cakap apa, dia pergi pada saya pula. Dia pergi pada saya, dia cakap, lu ada banyak kes ugut, lu ada banyak kes peras ugut, apa kes lagi juga. Itu kes gaduh lah, 323, 322. So saya semua kes gaduh semua, kes pukul, cedera macam tu. So saya cakap saya semua sudah settle dah. Kembali balik kepada Hanim. Lepas tu dia cakap, kau kes apa kau jalan 5 tahun penjara? So dia cakap, itu dah settle dah penjara. So saya pun dah ambil tahu lah. Saya tanya sama dia, apa 5 tahun penjara dia buat? Kes bunuh kau dia buat? Sebab dia kan masa tu cakap dia gangster besar. So saya tanya dia, apa kes? Dia cakap, tak, itu detektif yang cakap, kau rogol sama orang, lepas tu kau cakap lain tak ada kes. Itu pun dia rogol underage. So dapat celaka sama dia. So sudah rogol underage, punya. And then dia ada satu kes lagi. Baru saya dapat tahu, itu detektif cakap, kau dah cerai dengan wife pertama. Saya cakap, ini bukan wife juga. Semua dia tutup. Sama kawan rapat pun dia tak ada cakap. Dia semua tutup. Saya cakap, kalau ini wife pertama dia divorce, siapa? Baru dia cakap saya, ini saya my wife kedua, saya first wife sudah divorce. Itu pun dia pakai ayat lain. Dia cakap sudah divorce. Itu tak tahu cerita, itu pun mahal lah. Tapi second wife dia cakap, second wife orang asal mana? Saya cakap asal Indonesia. So wife dia pun asal Indonesia. Dia pun asal apa? Rogenia. So dua-dua pun bukan warga negara Malaysia. Tapi macam mana dia dapat ke taraf warga negara saya tak tahu lah. Itu dia mengaku sendiri lah, wife dia daripada Indonesia. So masa tu dia ada pergi KDN selalu, Putrajaya. Saya tanya, apa saya pergi? Saya pergi KDN untuk sama wife nya lah. Pasal dia dia pas untuk stay Malaysia lah. So saya pun tak ambil tahu lah, biasa lah. Saya pun lepas. Tapi dia tak mengaku masa tu pun dia ada foreigner. So begitu susah dia bikin sama orang. Sampai hari ini pun dia masih tak mengaku bahawa dia spoil life itu budak. So Hanim, saya tahu you pun tengah watching juga. You akan guna fake account lagi, fake account. Lepas saya pun perasan dia family tak ada sana banyak. Tapi dia tanya father dia kat USA. Saya tanya USA you father berapa? Dia cakap Obama sama dia father best friend. Tengok itu Obama punya bodyguard. Ini Obama punya bapak dia best friend. Semua ni Obama pening kepala lah. Semua pun ada Obama punya connection. Kesian Obama. So Obama kasih dia lembu lah untuk buat bisnes dekat Amerika lah, ni macam-macam macam ni. Betul kan Anim? You cakap ni kan? Bukan saya cakap ni, you cakap ni. So saya pun tak boleh tahu lah. Dari situ dia buat bisnes. So bila kita tangkap kena keluar, sana pun dia suka kasih nyayang sama saya. Bila keluar, time tu saya bayar mahkamah jamin keluar, bayar denda keluar, dia kena masuk kajang 2 minggu pasal dia pakai kerambit. And then time dia keluar penjara, dia cakap, bro tak apa, saya tolong you, saya kasih kau up you, saya tolong you ni macam. Datang keluar terus dia off semua, dia block saya. Dia block saya, dia tak mau layan sama telefon saya 2 minggu, sesak. Sebab saya dah percaya dengan dia, saya dah buat orang ni, dia cakap dia akan tolong saya buat bisnes. Lepas tu dia terus hilang. Tapi dia keluar dalam terus, dia first pergi ke BMW punya showroom. Ambil itu BMW kedai Yuska, dia pergi ambil kereta dia. So masa tu saya dengan bini saya buat gaduh. Pasal apa? Time tu memang kita pun susah. So semua tersangkut lah. So saya betul-betul hati sudah banyak sakit tu. So
So ini orang bukan tolong orang. Yang dia cakap orang gegar pintu pagar dia. Dia ni siapa? Tapi lu cakap orang gegar. Yuma pintu pagar lah, ini semua. Tak boleh percaya. Dia cakap 90% tu semua tipu punya. Semua tambah punya. Dia datang pada Johor ke KL, semua kita backup. Cakap dia tim ada sana, tim ada sini, sana boleh ada tim, sini ada tim, tapi semua tak ada timnya. Semua kosong. Bila saya tanya dia, mana majlis yang angkat title Long Tiger? Dia cakap Pakidah. So saya tak tahu lah. So harap ayah-ayah daripada Pakidah tolong check lah, double check lah dengan dia. Adakah dia betul-betul asal daripada Pakidah? Tapi baru saja saya dengar dia suruh naik apa? Ayah. Lu naik ayah pun, Watika saya pun saya tak nampak lagi. Lagi Yuma ini pun tak nampak apa-apa. Tapi tiba-tiba jadi ayah. So dia maintain lah macam tu. Dia pandai. Dia pandai macam mana nak susun ayat, macam mana mau cakap sama orang. Itu kita tak boleh kalah dengan dia. Dia banyak pandai. So dengan dia kita mau cakap pun kena fikir dulu point dia. Itu pasal saya cakap, saya datang dia pas second time saya close sama dia pasal apa? Dia macam belut. You pasang perangkap tak ada betul, dia mesti terlepas. Dia lepas, dia kasih koyak sama you. Supaya saya jebat main case pun, bagi saya sikit saja sama saya dengan dia masalah. Tapi dia masukkan saya dalam itu picture. Lepas tu dia jadi dia keluar balik. Dia slow dia keluar balik. Lepas tu dia duduk diam. Lepas tu saya jadi musuh sama dia sampai ke tahap begini. Padahal kecil juga masalah. Saya dengan jebat kecil juga. Yang ayat dia guna itu ayat menghina India. Tapi dia cakap untuk dia cakap untuk India. So dia pandai pusing ayat. Buatkan kita susah. Dia kata, oh bro tak apa, saya support you. Semua dia akan cakap. Dia akan bagi you ni, dia akan support ni, dia support tu. Lepas tu apa dia akan support? Tengok dia jual kereta 15,000, dia cakap dia bagi support saya. Mana ada lawyer sampai 15,000? Apa kes saya buat? Denda pun tak ada sampai dua charge saya dekat mahkamah tak ada sampai 1,000. Dua charge. And then dia punya mahkamah itu pun tak ada sampai kalau denda dalam 700 800 yang pukul kereta Taiko tu. Tapi semua dia punya cara dia lah. Semua orang kena tipu lah. Itu juga saya cakap. Sebab sampai last saya dapat tahu yang brother siapa? Utusan Rimba. Utusan Rimba bila saya sudah dapat tahu, dia terus telefon saya. Dia mau attack sama Utusan Rimba. Itu pun dia nak pasang saya. Saya slow. Saya cakap apa? Saya macam acting. Saya cakap mana ini aku nak jumpa ni orang. Apa nanti? Yang pakai Spiderman tu nanti PM pada saya. Lumayan pandai sangat kan PM pada saya. You ingat banyak pandai ni orang. So itu saya beri pengen. So saya buat macam saya nak cari ruang dekat utusan Rimba. Tapi saya tanya tengok dia telah buktikan. So baru saya dapat tahu dia adalah seorang daripada Rogenia. Pelarian Rogenia lah. So selama ni dia duduk dalam Malaysia, dia macam mengatakan bahawa dia support sama orang kita orang Malaysia, padahal tak ada. Dia akan satu ketiga dia akan joinkan semua dia mati yang akan jadi mangsa, kita orang yang jadi mangsa. Kita mana tahu dia ada link dengan sana meeting ke sini meeting. Ini macam orang semua macam link ni ada. Tapi dia orang sini semua pakai, dia pun ada pakai senjata. Saya pun pernah nampak dia pakai senjata. So orang ni macam semua dapat, macam mana dia dapat senjata baru masuk dalam Malaysia, saya pun tak tahu. Sebab bila saya tanya dia cakap tiram saksi bagi sama dia. Saya cakap apa tiram saksi bagi kita kan. So dia pandai jual nama, pandai pusing cerita, semua dia pandai. So saya harap lah Hanim, lepas ni you tak ada peluang lagi dah. Saya pun tak nak jumpa muka you lagi dah. Sebab you dah buat saya maksimum. Mungkin banyak orang akan tanya sama saya, dia lima kawan, saya respect. Macam Tok Agus pun saya respect, hormat. Tapi Tok Agus, hari ni Tok Agus tahu apa yang saya cerita. Kenapa saya selama ni datang balik sama dia, untuk apa. Dan
tahap dia buat saya sehingga setiap kali saya masuk dalam, dia ceritakan tinggi, supaya dia lah yang kasih bantu. Hari tu bila saya wife, dia cakap, Joseph minta bantuan 400. Lepas tu dia cakap, oh nanti I call, dia pun tak ada call. Terus saya wife rasa satu, marah nanti aku cari kau. Dia pandai sangat kan. Lagi dia pakai fake account. Tengok ni macam hantu semua dalam ada. Mereka tak ada berani mau tunjuk muka, tapi mereka boleh macam-macam boleh cakap. So, kalau buatlah kata kisah ke orang lah. So bagi saya, kau patut menaku. Lagi satu, kau bukan rakyat Malaysia. Kau datang daripada negara luar, kau duduk sini, kau rogol anak perempuan warga negara Malaysia ni, lepas tu kau nak temberang lagi, celaka kau, aku cakap Anim. Jangan sampai aku jumpa kau. Confirm aku cakap. Kau akan tahu apa rasa dia. Sila-sila bukan aku nak bogel jebat, mungkin kau yang aku bogelkan. So Anim, bila aku dapat tahu kau adalah satu pendatang asing, kau nak mau menjadi raja dekat Malaysia, macam mana kau dapat berani macam tu? Budak kecil saja tahu kau. Budak kecil saja kau. Semua sama kawan semua cakap, ini orang macam mana dapat title? Saya pun pelik. Padahal bila saya tanya siapa you punya ayanda saya suruh meninggal lama. Semua you tipu lah. Tunggu masa saja. Pasti you akan susah. So lagi itulah saya punya experience dengan dia. And buat masa ni saya biarkan pada pihak KDRM dengan dan diserahkan pada undang-undang Malaysia lah. Apa nak ambil tindakan. Tapi saya akan buat report atas dia sebab dia telah mention, dia mengatakan dia gunakan saya untuk mau urus perempuan. Itu perempuan pun saya tak tahu siapa. Saya tak tahu siapa, saya tak kenal lagi. You dah nak sangkutkan saya. Itu semua dulu boleh lah bro lagi lah. Panggil bro pun malu lah. Sebab anjing kau datang daripada negara mana lagi nak kau nak hak dekat sini Malaysia. Korang ni siapa ni semua? Lagi satu kau setan tu presiden. Kau bagi kau punya location lah. Kita bagi ke tempat. Pada presiden Rohingya yang minta sama rata kan hak. Kau bagi location kau, kita boleh kasih sama rata hak. Kau nak berapa kaki persegi, semua kita kasih. Boleh? Semua kita boleh kasih sama you. Kau ingat apa, Malaysia ni orang semua bodoh ke? Korang datang sana, kita tolong sama you orang. Kerajaan lagi tolong sama you orang, kasih orang buat niaga, selayang maulah. Lepas tu Batu Cave maulah, lepas tu Genting Island. Lepas tu you pergi sama tu Tan Sri Lim Kotong. Saya mau Genting Island. Celaka betul lah korang semua. Ini orang aku pun tak tahu ini Hanim ada set up ke tak tahu. Silap-silap Hanim pun ada dengan link dia orang. Lepas tu macam brother tadi saya tengok satu video, PM ke-8 kau minta apa? Siapa-siapa lahir di negara Malaysia perlu kasih ke warga negara. Pandai sangat kau cerita ni. Okey. So itu sajalah bagi saya. Bagi saya itu saja. Saya akan share apa yang patut saya akan share lah. Okey. Tapi tetap tiga bangsa bersatu punya kewajiban kita akan buat lah. Okey. Tak kira lah sebab masih ada banyak-banyak brothers lah. Brother Melayu, Cina, India, Punjabi, semua masih bersama kita. So kita akan tetap teruskan kita punya berjuang dan kita akan sapu bersih
macam Hanim ni semua, kita akan sapu bersih sama dia orang semua. Tak ada muka lagi sama dia orang lagi dah. Rohingya ke, Bangladesh ke, semua kasih. Tak ada betul semua kita kasih mau bersih. Ini negara Malaysia, kita punya negara, bukan dia orang punya negara. So jangan pandai-pandai orang mau minta. Ini hak satu, agama Islam rasmi, agama rasmi negara, dan agama lain semua kita berganding sama dengan dia, agama Islam. Okay, bangsa Melayu hak terbesar, dan Chinese, Indian semua kita bergabung sekali. So kita sini aman dan damai. So jangan korang nak cuba datang nak minta hak lah, ini dah. Selama ni tak ada ni macam masalah. Okay, so saya rasa ini saja saya nak share. So thank you, and apa-apa saya akan update dalam masa terdekat. Salam satu Malaysia, dan salam tiga bangsa bersatu. Thank you guys.